Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana kepribadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat kemalaysiaan. Maksud kontroversial bagi dasar kebudayaan kebangsaan, Kerajaan Malaysia menentukan budaya Malaysia menerusi penerbitan 1971 Dasar Kebudayaan Negara. Ia mentakdirkan 3 prinsip sebagai garis panduan untuk budaya Malaysia, bahawa ia berdasarkan kepada kebudayaan orang asli, bahawa jika unsur-unsur daripada budaya lain dinilai sesuai dan munasabah, mereka mungkin dianggap budaya Malaysia dan Islam akan menjadi sebahagian daripada budaya kebangsaan. Contohnya, perselisihan antara Malaysia dan Indonesia menimbulkan perselisihan daripada pelbagai hidangan, daripada masakan kebangsaan ke lagu kebangsaan Malaysia. Apakah kebudayaan kebangsaan di Malaysia? Seperti yang kita ketahui, Malaysia mempunyai pelbagai kaum, agama dan budaya. Jenis pemakaian mengikut agama. Kaum Melayu, pemakaian bagi lelaki adalah baju Melayu dan baju kurung bagi kaum perempuan. Seterusnya ialah kaum Cina. Pemakaian tradisional bagi lelaki adalah samfung dan perempuan adalah cheongsam. Kaum India. Dhoti dan kurta bagi kaum lelaki, manakala bagi perempuan adalah sari. Gaya pemakanan bagi agama-agama tertentu. Sebagai contoh, agama Islam. Bagi penganut agama Islam, mereka dilarang memakan makanan yang tidak halal seperti daging khinzir, daging anjing, arak dan sebagainya. Oleh itu, orang Islam sentiasa berhati-hati dalam memilih makanan, terutamanya ketika berada di negara lain. Agama Konfusianism atau Taoism, mereka makan makanan seperti daging khinzir, katak, arak dan sebagainya. Agama ini menganjurkan penganutnya makan menggunakan penyepit atau lebih dikenali sebagai chopstick kerana mereka dapat mengelakkan tahap gula dalam darah. Seterusnya ialah agama Buddha. Penganut agama Buddha sekeras-kerasnya melarang pengikutnya untuk makan daging binatang, hasil laut, burung dan kehidupan-kehidupan yang lain. Mengikut agama Buddha, setiap benda yang bernyawa ada hak untuk hidup di dunia ini dan manusia tidak boleh membunuh atau mencederakan sesebuah kehidupan yang lain untuk memuaskan keperluan seharian. Oleh itu, agama Buddha hanya menggalakkan pengikutnya untuk makan sayur-sayuran berdaun, sayur-sayuran berbuah dan buah-buahan yang bersih dan suci. Apakah punca-punca kontroversial kebudayaan di Malaysia? Isu keagamaan dalam kaum, keterbatasan dalam pergaulan seharian sebagai contoh, tidak boleh berkongsi makanan yang tidak halal, wujud perbezaan hukum terutamanya berkenaan aurat, makanan, perkahwinan, amalan berpuasa dan sebagainya. Seterusnya ialah isu salah faham dan saling tidak menghormati antara kaum lain. Kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru itu, keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam interaksi seharian. Seterusnya ialah punca-punca kontroversi dasar kebudayaan kebangsaan. Punca yang pertama adalah perbezaan budaya masyarakat multi-etnik. Seperti maklum bahawa Malaysia ini mempunyai masyarakat yang multi-etnik, iaitu masyarakat yang pelbagai kaum. Ia terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan telah menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Hal ini demikian kerana timbul kerisauan dalam kalangan masyarakat majmuk berkenaan dengan kelestarian budaya kaum masing-masing. Mereka beranggapan bahawa pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melenyapkan kebudayaan tradisional kaum mereka. Seterusnya, punca yang kedua, bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan dapat ditarifkan sebagai suatu bahasa yang menjadi lambang identiti kebangsaan suatu bangsa atau negara.
bahasa kebangsaan merupakan salah satu identiti nasional bagi negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan medium utama sebagai alat komunikasi dan merupakan identiti nasional yang dikongsi oleh semua rakyat. Namun begitu, terdapat setengah rakyat di negara ini yang memperjuangkan bahasa ibunda mereka kerana mereka beranggapan bahawa bahasa ibunda tersebut juga perlu dimartabatkan. Okey, seterusnya kita akan punca yang ketiga, iaitu sistem vernakular. Sistem pendidikan vernakular bermaksud sistem pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda mereka sama ada Melayu, Cina atau India sebagai bahasa pengantar. Sistem pendidikan vernakular ini diperkenalkan oleh British dan matlamat utamanya adalah untuk mengelakkan daripada wujudnya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum. Jadi kita boleh lihat wujudnya sistem pendidikan vernakular ini apabila wujudnya sekolah seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan sekolah wawasan iaitu sekolah bersama. Tapi hasrat murni pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ini tidak begitu efektif kerana mentaliti masyarakat yang risau akan kehilangan identiti dan jati diri kaum masing-masing amat tinggi. Seterusnya, punca yang keempat adalah sistem politik berasaskan kaum. Politik berasaskan kaum merujuk kepada keadaan politik yang memperjuangkan hak dan ideologi kaum masing-masing. Kebanyakan politik yang wujud dilihat lebih cenderung untuk memperjuangkan hak dan keistimewaan kaum masing-masing, seolah-olah menidakkan kepentingan identiti nasional sebagai media yang mewujudkan semangat perpaduan dalam konteks masyarakat majmuk. Perkara tersebut dapat dilihat apabila wujudnya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO dan Parti Senang Malaysia iaitu PAS yang mewakili kaum Melayu, Persatuan Cina Malaysia MCA dan Parti Tindakan Demokrati DAP yang mewakili kaum Cina, kaum West India Malaysia MIC dan beberapa parti yang mewakili masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Terdapat 4 strategi yang dapat disimpulkan dalam persoalan tersebut. Antaranya adalah isu perbezaan budaya masyarakat multi-etnik. Budaya merupakan asas integrasi bangsa di mana ia merupakan satu elemen yang sangat penting dalam menubuhkan atau mewujudkan sebuah negara yang bertamadun. Selain itu juga, asuhan anak-anak sejak kecil lagi amatlah penting untuk menanam semangat perpaduan dalam diri mereka. Anak-anak muda yang diupamakan sebagai tonggak pembangunan negara juga harus dipupuk dan difahamkan lagi dengan kepentingan cara hidup bermasyarakat. Di samping itu juga, sikap kesederhanaan dan toleransi juga harus diterapkan dalam diri anak-anak agar ia dapat mengukuhkan lagi sikap perpaduan masyarakat multi-etnik di Malaysia. Manakala isu yang kedua adalah isu bahasa kebangsaan. Negara kita yang dijajah oleh Inggeris memerlukan orientasi dan perancangan untuk muncul dan wujud secara mandiri dalam segenap bidang. Di antaranya adalah pemerintahan, undang-undang, pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin bangsa utama ini yang mewakili rakyat negara haruslah mengetahui beberapa asas kenegaraan yang kemudian dimaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai imbangan pelaksanaan jus soli, iaitu pemberian taraf hidup rakyat secara automatik kepada semua orang Cina atau orang India yang bermaslahatin di Persekutuan Tanah Melayu pada waktu kemerdekaan diisytiharkan. Pemimpin tiga bangsa utama ini bersetuju menjadikan empat perkara pokok sebagai kontrak sosial rakyat negara ini. Isu sistem pendidikan vernakular melalui peranan dasar kerajaan, merangka dasar awam yang mengikut kehendak dan keperluan masyarakat supaya tidak timbul sebarang masalah. Contohnya, sistem persekolahan satu aliran dan pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris menjadi penanda aras bahawa dasar yang dilaksanakan memerlukan penambahbaikan segera. Bergabung, mengadakan dan menganjurkan program bersama yang melibatkan penyertaan semua murid-murid dan guru untuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan yakni Cina dan Tamil. Pengisian kurikulum dan co-kurikulum perlu seiring dengan keperluan masyarakat kini yang menekankan nilai-nilai jati diri,
mempunyai sifat patriotisme, bertoleransi yang harus diperkasakan lagi dan memerlukan nilai tambah serta menjadikan gagasan satu Malaysia sebagai tambahan wajib dalam mata pelajaran di semua jenis sekolah yang menjadi peneraju pembinaan bangsa kerana pendidikan merupakan cabang utama penggerak kepada tercapainya gagasan satu Malaysia. Seterusnya ialah strategi sistem politik berasaskan perkauman. Strategi serampang dua mata yang digunakan oleh kerajaan telah dapat memenuhi keperluan dan aspirasi kedua-dua komuniti Bumiputera dan bukan Bumiputera. Sekiranya tindakan tegas ditekankan dalam pasaran bebas diketepikan, maka komuniti bukan Bumiputera khususnya Cina akan kerugian. Begitu juga sekiranya pasaran bebas diberikan keutamaan dan di waktu yang sama tidak ada campur tangan dari kerajaan ke atas komuniti Bumiputera, maka orang-orang Melayu akan diketepikan dan kerugian dari segi ekonomi. Kerjasama dari kerajaan dan masyarakat pelbagai kaum untuk mengelakkan sebarang konflik yang menjejaskan toleransi antara kaum. Parti politik adalah ejen yang paling berkesan dan bertindak secara langsung dalam membina orientasi pemikiran politik masyarakat, terutama ketika pilihan raya. Parti bertindak sebagai panduan kepada pengundi melalui slogan, propaganda, pembesar suara, kain rentang, ceramah, poster, risalah, lukisan dinding, kempen ke rumah dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, penggubalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu di negara Malaysia yang sedang membangun dan mempunyai penduduk yang berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Namun demikian, pelaksanaan adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan, itu sahaja kebudayaan kebangsaan akan dibezakan dengan kebudayaan kesukuan ataupun kebudayaan kaum.